Okey, bertemu kembali kita dalam sesi FB Live Jabatan Pertanian. So, seterusnya kita akan menunjukkan cara untuk membuat sabun tomato. Kita tahu kan, tomato ni adalah satu buah yang kaya dengan vitamin lah, yang baik untuk kulit. Okey. Dan juga tomato ni dalam RMK ke-12 adalah salah satu tanaman yang difokuskan oleh Kementerian Pertanian lah. So hari ini sangat bertepatan lah kita nak buat sabun tomato ni ya. So Puan Atikah boleh tunjukkan langkah seterusnya. Okey, untuk proses yang kedua ni kita panggil dia proses melt and pour iaitu tuang dan cair. Okey, untuk proses ni kita menggunakan soap base. Soap base ni macam ni lah. Ni soap base yang opak, ni yang transparent. Okey, dia ada dua. Soap base ni dah ada siap jual di kedai kan? Ya, betul. Ini adalah kiranya base untuk buat sabun orang yang takut untuk menggunakan lye lah. Siapa yang takut menggunakan lye, dia boleh beli terus soap base ni. Okey, tinggal kita masukkan bahan aditif yang kita nak, macam pewangi, bahan-bahan tambahan macam herba, sayur-sayuran, untuk kita buat sabun. Okey. Untuk formulasi ni Pomona, kita menggunakan tomato jenis macam ni lah. Okey, ni tomato yang kita gunakan. Boleh juga kalau nak guna tomato cherry, setakat untuk pakai sendiri tu boleh lah, tapi cuma jus dia tak berapa banyak macam tomato yang besar ni yang kita pakai ni. Okey. Tomato yang ni telah saya kisar dulu Pomona, tapi tanpa menggunakan air lah. Kerana tomato ni dia punya jus pun dah banyak. Okey. So kita boleh kisar tanpa guna air. Memang kita dapat pure dia punya jus yang pekat lah. Okey. Okey. Seterusnya? Okey, kita ada tambahkan red clay. Okay, red clay ni fungsi dia sangat baik untuk kulit. Dia bantu menganjalkan kulit. So siapa yang ada masalah jerawat, masalah kulit, memang sangat digalakkanlah campur red clay ni. Dan kita menggunakan pewarna. Pewarna ni jangan risau ya Pewarna, sebab dia sangat natural, sebab dia daripada mineral juga. Dia bukannya pewarna sintetik, dia daripada batu mineral. Okay, ini adalah mica nama dia. So boleh cari dekat kedai-kedai yang menjual peralatan sabun, bahan membuat sabun, dan harga dia pun taklah mahal sangat. Okey, masih mampu kita beli dan boleh menghasilkan banyak sabun. Okey, yang ni soap base tadi lah kita dah potong-potong. Okey, mula kita kena cairkan dululah. Okey, soap base yang ni dia ada kandungan dia adalah minyak kelapa sawit, gliserin, dan ada minyak minyak zaitun sedikit. So kita ketahuilah soap base kita tu bahan yang ada dalam dia tu apa dia, sebab kita beli daripada pembekal kan. Kalau kita buat sendiri kita tahulah pun mana. Nasi nak sudip. Okey, kalau macam soap base ni, dia harga dia pun berbeza bergantung pada bahan yang ada dalam dia. Ada yang soap base tu daripada aloe vera, ada yang daripada sabun susu kambing. Jadi harga dia pun dalam range RM15 ke RM35, RM37 macam tu. Okay, untuk sabun ni memang sangat mudah. Kita boleh buat dengan anak-anak. Okey, macam ni. Macam kita mencairkan coklat. Ya, betul Mona. Macam kita cairkan coklat, teknik double boiling lah. Okay, teknik double boiling yang betul sebenarnya, kita ada air panas dekat bawah. So kita letak kita punya mangkuk tu dekat atas lah. Lepas tu mangkuk tu dia sebenarnya tak boleh cecah air kat bawah tu lah. Yang memanaskan tu hanya wap saja. Itu teknik double boil yang betul lah sebenarnya. Okey. So yang ni kita gunakan yang opak lah. Maknanya sabun kita nanti dia
bukan jernih lah, bukan transparent. Kalau suka yang sabun transparent, boleh pakai yang macam ni lah, yang soap base transparent. Okey Pemona, untuk sabun teknik macam ni, teknik tuang dan cair ni, ada setengah orang buat dia akan tanya kenapa sabun saya tak keras. Okey, sebenarnya dia bergantung kepada bahan tu sendiri. Ada setengah soap base dia tak boleh campur cecair terlalu banyak. Jadi bila kita buat sabun teknik macam ni, kita digalakkan untuk menggunakan ekstrak. Maksudnya yang kering-kering lah semua. Pertama untuk ditahan lama, dan kedua untuk mengelakkan sabun kita daripada tidak mengeras. Okay, kalau macam kita nak campur bahan fresh macam tomato, timun, kita boleh ambil dia punya jus. Kita buat dia punya pati yang betul-betul pekat lah. Okey, lepas tu kita tambahkan jangan terlalu banyak. Dalam 2 sudu ke 3 sudu lah dia punya cecair tu. Okey, sekarang kita punya soap base dah cair. Kita boleh masukkan dulu, kita cairkan dulu pewarna dengan red clay ni ke dalam jus tomato, Pomona. Masukkan. Okey, satu ada pro dan kontra juga buat sabun ni. Kalau sabun teknik macam ni, dia cepat membeku, dia cepat keras. Jadi kita buat tu kena cepat lah. Kita tak boleh biarkan bila kita dah angkat daripada kita punya air yang mendidih tu, kita kena cepat-cepat tuang. Okey, kalau kita lambat dia akan membeku. Bila membeku kita kena cairkan semula. Jadi agak renyah proses tu dekat situ. Yang ni saya campurkan pewarna dan juga red clay tadi dalam jus tomato. Kacau hingga sebati lah. Kalau perhatikan peralatan kita, kita menggunakan sudu, yang ni sudu silikon macam yang spatula ni pun silikon juga. Dan kalau nak buat dekat rumah, kita boleh menggunakan bahan-bahan yang asas yang ada dekat rumah. Tapi lepas tu janganlah guna untuk masak. Kalau boleh kita asingkan. Sabun ni pun sebenarnya boleh menjana pendapatan di saat-saat macam kita dilanda pandemik macam ni, yang kehilangan kerja. Tuan-tuan boleh mulakan perniagaan sabun. Jual kepada jiran-jiran dulu ke kan. Tapi sebelum tu kenalah buat R&D sendiri. Janganlah main buat tapi terus jual. Kena pakai dulu, tengok ada allergic ke, ada masalah lain ke yang tak kena pada kulit. Bila dah okey pada kita, baru kita boleh jual kepada orang. Tuan-tuan, untuk kos buat sabun ni, sebenarnya kalau kita beli banyak macam ni memang kita rasa agak mahal. Tapi bila kita buat, untuk formulasi yang saya bagi ni akan dapat 4 ke 5 ketul sabun mengikut saiz acuan masing-masing. Okey, tuan-tuan boleh jual dalam RM10 ataupun RM15, ikut pada keuntungan yang tuan-puan mahu. Okey, kos yang kita keluarkan pun untuk seketul sabun tu sebenarnya adalah dalam RM2 ke RM3 saja. Jadi macam kat luar tu jual sampai RM30 kan, RM40. Sebabnya adalah kemahiran dan formulasi yang dicipta sendiri itu yang jadi mahal. Bahan-bahan homemade ni kan semua mahal kan. Sebabnya dia adalah selamat, dan orang kata kita buat macam kita nak pakai sendiri. Okey. Pewarna ni kan, kalau kita nak pakai pewarna makanan boleh ke? Boleh, tapi sebenarnya tidak digalakkan, Puan Muna. Kalau untuk jual, seeloknya kita pakai yang grade kosmetik lah. Okey, kita campurkan saja. Okey, kita campurkan. Okay. Tutupkan api dia. Kita tutupkan api. Okay, sebelum tuang kita kena buat apa, Puan Mona? Sebelum tuang, siapkan je lah acuan okay, dia kan. Acuan, betul. Okay, kita kacau sebati.
Nampak tak yang macam berketul-ketul ni sebenarnya ada red clay. Red clay. Alright, kita boleh tuang. Kalau nak tambahkan minyak pati pun boleh. Kalau tak nak minyak pati, kita nak wangi saja, kita tambah ni fragrance oil kalau nak kita khasiat daripada minyak tu, kita gunakan minyak pati lah. Yang ada tulis essential oil. Bahasa pendek orang panggil EOFO. Itu adalah minyak pati dan minyak pewangi. Okey. Pewangi tu ikut kesukaan masing-masing lah kan? Okey. Puan Mona dah sembuh dengan alkohol ya? Belum. Okey. Okey, kita menggunakan acuan silikon juga. Dia punya bentuk terpulang lah ikut apa yang kita sukalah. Nak yang macam ni rama-rama ke kan. Ni bukan acuan kuih lah. Dia rupa dia macam kuih kan. So acuan ni kita sembuh sikit dengan alkohol Ni alkohol jenis apa, etanol kan. Ya. Sembuh sikit. Yang ni kita boleh dapat dekat kedai jual pembekal bahan buat sabun. Bahan sabun juga Kita spray sikit. Kenapa kita perlu spray ni puan? Okey, pertama sebab kita nak matikan kuman-kuman lah yang ada di permukaan acuan tu. Macam sanitizer lah. Ya, betul. Tapi dia tak akan masuk dalam kita punya sabun Puan Mona. Sebab dia meruap. Okey, so kita boleh tuang. So biasanya dia akan ambil masa lebih kurang 24 jam lah untuk keras. Lepas keras tu kita baru boleh keluarkan daripada acuan lah. Kemudian sama macam sabun yang pertama tadi, kita kena cure dia selama lebih kurang 4 minggu. Lepas tu baru boleh digunakan lah. Ini satu. Ini. Okey, Puan Mona, alkohol tu pun sebenarnya fungsi dia selain daripada untuk membasmi kuman, dia adalah untuk menghilangkan buih pada sabun kita. Kalau kita nak menjual, kita nak sabun kita nampak licin, cantik kan? Kita sembuhkan alkohol tu, nanti buih dia akan hilang. Okey, Puan Mona boleh tunjukkan contoh? Sembuh di atas Ya. Okey, sekarang nampak masih berbuih kan? Okey, tengok dah hilang. Okey. Itu fungsi dia. Tapi kalau tuan-puan tak suka nak guna alkohol, pun boleh, tak ada masalah. Cumanya kita punya sabun bila keras dia akan jadi macam ni lah. Dia ada berbuih atas dia. Ada macam putih-putih. Ya, betul. Cantik lah. Okay, macam silikon ni pun, acuan silikon ni kita boleh beli dekat platform online lah, Puan Mona. Kedai bakery pun sebenarnya ada jual acuan-acuan silikon ni. Okay. Cuma kalau kita beli dekat online, acuan macam ni dia lebih murah. Okay. Cuma agak lambat sampai. Sebab kebanyakannya ada yang daripada China Okey, yang ni kita biarkan sehingga keras. Okay, kita tunjukkan lah sabun yang dah siap Okey, tuan-puan, dalam masa kita nak bagi dia keras, kalau boleh jangan kita gerak-gerakkan sebab dia tengah nak set. Kalau tak nanti kita punya sabun pun akan beralun-alun. Ya. Jadi bila kita dah letak tu, nak tuang tu, letak kat satu tempat yang memang kita tidak akan usik. Okey. Ni contoh sabun yang kita dah siap lah, yang kita dah cure selama 4 minggu. So boleh digunakan lah. Biasanya kita wrap dengan plastik, cling film. Okey. Ataupun ada yang nak jual tu, dia ada balut dengan kotak. Okey. Ataupun organza. Ada juga macam tu. Dan sesuai juga dijadikan sebagai cendera hati yang ni contoh yang sabun yang transparent lah. Kalau nampak tak? Okey.
Boleh juga letakkan mainan kalau anak-anak nak mandi tu macam seronok lah sikit kan. Okay, rasanya kita dah habis lah untuk demo pemprosesan sabun. Kita tengok kalau ada soalan di ruangan komen. Ada tak? Berapa lama boleh tahan sabun setelah siap? Berapa lama tu Puan? Kalau tak pakai boleh tahan lama. Bila minta maaf. Okey, sabun ni bergantung pada cara kita kendalikan. Kalau dalam bilik air kita letak dalam bekas jenis air dia bertakung, memang tak akan tahan lama lah, sebab dia akan cair. Sebab tu untuk sabun yang homemade ni, kalau boleh letak dalam bekas yang ada tempat untuk air keluar, maksudnya bekas sabun yang berlubang. So kalau macam besar saiz macam ni, kalau untuk kita guna di muka, dia boleh tahan dalam sebulan ke 2 bulan. Lama juga sebab sabun ni dia agak tebal kalau kita guna saiz yang macam saya guna ni lah. Kalau untuk badan 2 minggu macam tu lah, sebab badan kan area yang besar, kita nak cover semua. So kalau nak pakai muka dan badan, dia boleh tahan 2 minggu. Kalau untuk muka sahaja memang boleh tahan sampai ke 2 bulan. Mana satu nak baca, banyak juga soalannya. Kalau kita tak sempat nak jawab, nanti kita jawab dekat komen lah. Kita akan reply komen. Guna daripada Azhar Aziz. Guna bahan natural atau pati dari buah selalunya tak tahan lama. Macam mana nak tahan lama? Sama juga macam tadi. Kalau jenis proses yang jenis tuang dan cair ni, cair dan tuang, terbalik cair dan tuang ni, memang kita takkan tahan lama kalau kita menggunakan bahan fresh. Jadi memang kita kena gunakan ekstrak. Maksudnya macam serbuk manja kandi, serbuk daun 5 purut, serbuk tomato. Seterusnya daripada Muhammad Nur Hafiz, macam mana nak buat lapis-lapis macam yang ni lah? Untuk lapis-lapis ni, kiranya orang kata itu adalah teknik pertengahan pemula. Kita kena belajar dulu yang basic. Tapi kalau nak buat juga boleh. Untuk pertama sekali kita kena buat dulu warna yang pertama. Kita set dulu keras, baru kita sembuh alkohol. Alkohol ni sebagai gam kalau kita tak sembuh, dia akan terpisah bila dah keras. Bila kita dah sembuh alkohol, kita tuang lapisan yang kedua pula. Jadi dia makan masa yang agak lama jugalah untuk dapatkan yang berlapis-lapis macam ni. Macam agak-agak lapis pula kan. Itu minyak. Peratusan minyak yang kita nak guna tu, macam mana nak tentukan? Untuk teknik, saya rasa ni soalan untuk teknik proses sejuk tu, proses sejuk cold proses tu, kita sebenarnya ada kalkulator sabun. Kalau ada pengiraan manual, dia agak renyah kita nak kira. Kita ada kalkulator sabun, type dia dekat search dekat Google tu, kalkulator sabun ataupun soap calculator, dia akan keluar. Dekat situ kita kena masukkan minyak-minyak apa yang kita nak guna, berapa peratus yang kita nak guna. Nanti dia akan keluar. Sabun ni dia akan jadi macam mana, keras ke, lembik ke, creamy ke. Tapi seeloknya berguru lah kalau nak buat yang percentage ni. Kalau tak, boleh ambil formulasi yang ada dekat internet je. Memang yang orang dah buat, kita boleh ikut itu kalau untuk permulaan. Dia ada soap calculator dia lah. Ya, betul. Boleh search kat internet seterusnya, apa kaedah untuk mempercepatkan proses pengerasan sabun? Ada ke kaedah? Ada. Untuk teknik make and pour ni, teknik yang kita tunjuk ni, cara dia kita simpan dalam peti selama 3 ke 5 minit lah. Kalau boleh jangan lebih 5 minit. Bila kita simpan dalam peti lebih dari 5 minit, sabun tu dia akan serap air, wap air. Jadi sabun kita akan kelihatan basah. Itu kalau untuk sabun make and pour. Kalau sabun yang cold process tadi, Mona, cara dia adalah kita blend sampai dia likat. Bila kita blend sampai likat, betul-betul likat, dia akan cepat keras.
Tapi kalau untuk sabun zaitun, sabun jenis lembut yang sifat dia lembut, memang minta maaf lah, memang tak ada cara nak cepatkan. Memang kita kena ikut yang natural flow dia. Okey, banyak soalan ya. Saya pilih je lah mana-mana. Okey. Kalau sabun kurang keras dan kurang berbuih, apa cara nak buat? Okey, sabun kurang keras dan kurang berbuih ni sebenarnya ada pemilihan minyak. Maksudnya tuan-puan telah memilih minyak yang bersifat lembut dan bersifat kurang buih. Macam yang saya guna tadi adalah minyak kelapa. Minyak kelapa bertujuan untuk mengeraskan sabun. Okey, minyak sawit menyebabkan buih lah. Okey, lagi satu, kalau kita nak tambah buih yang banyak, kalau kita guna minyak yang bersifat lembut, kita boleh tambahkan garam. Dia minyak lembut ni sebenarnya minyak tidak tepu lah sebenarnya. Biasanya minyak daripada tumbuhan. Kalau minyak yang keras ialah minyak tepu. Biasanya daripada minyak haiwan. Okay? Betul pun. Kalau pandai kimia, kena kaji dia punya berapa rantaian karbon dia. Itu lebih complicated lah. Nak tahu yang tepu tak tepu ni. Okey. Minyak masak terpakai boleh tak buat sabun? Tadi pun kita dah terangkan. Minyak masak terpakai boleh untuk buat sabun. Tapi untuk sabun cuci pinggan sajalah. Nak pakai untuk badan boleh, tapi rasa tak tergamak lah kita nak pakai untuk badan kan. Betul. Kalau minyak goreng ikan tu nak pakai untuk badan, untuk muka, rasanya kita pun tak sanggup lah. Tapi boleh guna untuk buat sabun cuci pinggan. Tapi sebenarnya Pemonah kalau di luar negara, minyak terpakai tu dia orang ada juga buat untuk sabun badan. Dia ada cara dia. Macam minyak tu kita masukkan arang untuk kita rendam. Kita rendam arang tu untuk serap bau dan yang bau-bau tak sedap tu. Itulah fungsi arang yang akan digunakan. Dan ada juga yang guna untuk buat sabun badan lah. Tapi ni kat luar negara. Dekat negara kita selalunya minyak terpakai ni kita buat untuk sabun basuh pinggan. Okey, kalau nak buat sabun daripada madu, macam mana? Okey, madu complicated. Madu susu dia complicated sebab dia ada gula. Ada kandungan gula. Bila ada kandungan gula, untuk proses sejuk, iaitu proses cold process, dia ada teknik-teknik yang kita lain lah daripada yang saya tunjuk tadi. Sebab kita kena sejukkan dulu. Sama ada kalau macam susu tu kita kena sejukkan, bekukan. Kalau macam madu ni, dia ada time dia waktu kita nak letak tu. Lepas tu dia punya percentage berapa banyak. Dia ada teknik dia. Minta maaf saya tak dapat terangkan sebab itu dah advance punya level ya. Kalau macam tu tuan-puan memang kena pergi belajar khusus yang advance. Okey ni, hand blender lepas kita buat sabun tu boleh tak guna untuk blend makanan? Okey, untuk macam ni tuan-puan, untuk pembuatan sabun seeloknya memang saya rasa memang patut kita asingkan lah daripada buat makanan, walaupun kita basuh dia sabun kan. Tapi untuk yang saya guna ni memang saya akan asingkan daripada peralatan kita buat masak seharian. Okey, janganlah, kalau boleh jangan campur lah, sebab kadang kita tak tahu kita basuh tu bersih mana kan. Jadi kalau boleh asingkan lah Pemonah untuk peralatan tu. Okey, rasanya kebanyakan soalan kita dah jawab. Ada yang soalan yang lebih kurang sama. Okey, yang satu ni kalau guna bahan segar macam jus tomato, cepat tak berkulat? Okey, macam yang saya dah terangkan tadi lah, sebab kita menggunakan bahan fresh, bahan segar, jadi memang dia tak akan tahan lama. Okey, paling tidak jangka hayat dia dalam 3 ke 4 bulan untuk bahan segar ni. Sebab tu saya kata kalau kita nak buat untuk penjualan, untuk tahan lama, untuk lebih daripada 6 bulan, seeloknya kita gunakan bahan yang kering. Macam kita gunakan serbuk tomato. Serbuk tomato ada jual tuan-puan, ataupun tuan-puan boleh buat sendiri. Keringkan tomato tu, lepas tu kita kisar, kita masukkan. Okay, tapi kalau untuk proses sejuk tadi, cold process yang mula saya tunjuk tu,
kita masuklah bahan segar apa pun tak kisah, sebab dia ada proses pemanasan di situ. Bila proses pemanasan, segala kuman dan orang kata bakteria tu insya-Allah lah akan mati. Sebab itu dia akan tahan lama. Ya Muna. Okey, saya rasa kita dah jawab soalan-soalan yang dikemukakan. Kalau ada lagi kita jawab di ruangan komen lah selepas ini. Jadi suka saya nak ingatkan kat sini, saya tahu ramai yang excited nak buat sabun kan, tapi sebenarnya untuk jual sabun ni, kalau untuk tujuan kosmetik secara komersial, kita kena ada premis lah sebenarnya, ada kilang, ataupun kalau kita tak mampu nak buka kilang, kita kena boleh buat OEM dengan company lain lah. Sebabnya untuk jual kosmetik ni, yang pertama sekali kita kena mohon kebenaran daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM ya, melalui MPRA untuk kena register ya. Untuk kalau untuk buat kosmetik semua kena register dengan KKM, dapatkan nombor macam ubat tu dia ada nombor MAL apa semua tu kan. Dia kalau kosmetik ni lebih kurang sama lah. Kalau untuk tujuan komersial mana dah tahu ada yang di antara penonton ni mungkin nak jadi founder produk kan, bolehlah register dengan KKM di bawah MPRA. Tuan-tuan boleh search je lah portal MPRA tu untuk register produk ya. Okey, untuk dapatkan persetujuan halal pun sama, dia syarat utama kena register dan register dengan KKM lah. Okey, jadi Puan Atikah ada apa-apa lagi tak pesanan kepada penonton semua? Pesanan saya, sekiranya tuan-puan nak buat sabun untuk pendapatan sampingan ataupun memang serius dalam nak buat perniagaan sabun ni, dapatkan dulu kursus yang berkelayakan lah, yang memang ada ajar daripada teknik-teknik yang betul, cara kira formulasi. Sebab kita, kalau boleh kita nak jual kepada pengguna produk yang tak elok kan, pengguna takut nanti tersalah formula, jadi kesan sampingan yang tidak elok kepada mereka. Tak nak lah ada yang kata kita buat produk timbang kilo lah kan. Di jabatan sendiri kita ada juga mengadakan kursus-kursus lah. Selain kursus pemprosesi makanan, ada juga kita buat kursus-kursus seperti buat sabun ni lah. Tapi untuk buat sabun ni mungkin masih baru lagi. Dari pihak jabatan kami akan cubalah mengadakan kursus secara hands on. Mungkin kita selepas ni kita akan ajar dulu kepada pegawai kita, dan pegawai-pegawai kita akan ajar tuan-tuan dan puan-puan lah di tempat masing-masing ya. Untuk info mengenai kursus-kursus Jabatan Pertanian khasnya IAT, boleh berhubung dengan Jabatan Pertanian di daerah masing-masing lah. Okey, jadi itu saja daripada kami. Okey Atikah, ada lagi pesanan? Tak ada. Tak ada, itu saja. Okey, kita okey, mohon semua stay safe. Okay, kita jaga, kita duduk rumah. Okay, jaga SOP. Ya. Jadi selamat mencuba apa yang kita tunjukkan hari ini, dan resipi kita akan tunjukkan sebentar lagi. Dan jangan lupa untuk like dan follow FB Jabatan Pertanian, dan dapatkan info-info mengenai pertanian lah di FB Jabatan Pertanian. Okey, kita jumpa di lain hari. Selamat tinggal. Bye. Bye.